ورسلهم وفرعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan ringkas Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama, dia tulis itu alif. Siapa Abu Hasan Asy'ari ini? Yaitu pelopor akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita wajib tahu imam kita dalam bab akidah atau dalam bab tauhid ialah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama dia Ali bin Ismail bin Ishaq Abul Hasan Al-Asy'ari. Tengok nama sebelah dia tu, Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Itu nama penuh dia. Tu dia tulis apa pula tu? Tengok tak? Salah dah. Tu kat dinding. Terbang dah. Jadi Abu Hasan Asy'ari ini lahir pada tahun 260 Hijrah. 260 Hijrah.
Sekarang 1444 Hijrah. Maknanya hampir 1200 tahun daripada kita, lebih dahulu daripada kita yang ada hari ini. Wafat tahun 324 Hijrah. Mengikut aliran Abu Hashim Al-Jubba'i, selama 40 tahun. Selama tu eja salah, tu jadi salam. Selama eja sin lam alif mim alif. Selama. Kitab ni banyak salah ejaan. Banyak salah ejaan, ada yang jatuh. Jadi siapa yang mengikuti kuliah online, yang baca kitab Jawi, yang kitab Rumi, insya-Allah betul lah. Yang baca kitab Jawi, tolong ikut molek-molek, pasal banyak jatuh dan banyak salah ejaan. Jadi tolong perbetulkanlah, ya. Mengikut aliran Abu Hashim Al-Jubba'i selama 40 tahun. Al-Jubba'i atau nama penuhnya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bapa tiri Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi. Lahir tahun 1115 Hijrah. Nama serupa tapi orang lain. Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi, dia baru lagi 1115 Hijrah. Baik, namanya serupa tapi orangnya lain-lain. Macam kita baca hijrah, baca sejarah dalam Quran, Imran adalah ayah kepada Maryam, datuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Satu lagi Imran disebutkan dalam Al-Quran ialah Imran, suaminya Yukaban, ayah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa. Jarak antara dua Imran ini sekitar 1725 tahun. Jarak dia. Jadi orang-orang Kristian mengkritik Al-Quran. Dia katanya sejarah Quran ni bohong sebab mustahil Imran zaman Nabi Musa masih hidup sampai zaman Nabi Isa. Jadi kita jawab dekat mereka, dalam dunia ni bukan ada satu orang tu, satu nama tu untuk satu orang sahaja. Contohnya Anwar. Ada Anwar Ibrahim, ada Anwar Helmi, ada Anwar Musa, ada Anwar Sadat, Anwar apa lagi? Banyak jenis Anwar. Kan yang seorang. Betul. Begitulah juga dengan Imran ini. Imran zaman Nabi Musa itu yang lain. Imran zaman Nabi Isa itu Imran yang lain pula. Namanya serupa, orangnya lain. Begitulah Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Namanya serupa, orangnya lain, tapi dua-duanya sesat. Muhammad bin Abdul Wahhab, bapa tiri Abu Hasan Asy'ari, sesat. Akidahnya digelarkan Mu'tazilah. Orang yang dia digelarkan kaum Mu'tazilah, iaitu orang yang
tergelincir dari ahli sunnah wal jamaah. Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi ni pula sesat kerana mereka menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah juga. Baik. Jadi faham yang itu molek. Tak sama nama dia serupa. Baik. Yang kedua, Abu Hasan mula membawa alirannya pada tahun 300 Hijrah dan matang dalam aliran, yakni pada matang dalam aliran, ini matang dalam alirannya itu pada tahun 304 Hijrah. Akhirnya aliran ini disebut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengisytiharkan keluar dari aliran Jubba'i serta mengisytiharkan tergelincirnya, yakni i'tizal i'tiqad tersebut dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah pada hari Jumaat di atas mimbar Masjid Jami' Bashrah. Bukan Bashrah tu, Basrah, Basad Rata Marbuta. Betul kan Basad. Basad Rata Marbuta. Baik, kita baca balik. Beliau mengisytiharkan keluar dari aliran Al-Jubba'i serta mengisytiharkan tergelincirnya, yakni i'tizal. Tergelincir dalam bahasa Arab i'tizal. I'tiqad tersebut dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah pada hari Jumaat di atas mimbar Masjid Jami' Basrah, pegangan Al-Jubba'i, titik tu ya, di atas mimbar Masjid Jami' Basrah, titik. Pegangan Al-Jubba'i akhirnya digelar Mu'tazilah. Baik, habis. Mu'tazilah ni maknanya kaum yang tergelincir dari ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah ni kalau dalam kitab Arab dia je min ain ta zai lam ta marbutah, Mu'tazilah, tak ada alif. Baik, punca ia mendapat akidah yang sebenar ini adalah daripada bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam berturut-turut. Selama tu sin lam alif mim alif, yang menyuruhnya menyelamatkan akidahnya dan akidah umat ketika itu. Lihat nombor 7 dalam perenggan pertama dalam Mabadi Ilmu Tauhid. Ada kesesuaian dengan maksud hadis. Apa dia maksud hadis tu? Umatku kelak akan diselamatkan oleh keturunan sahabatku ini. Lalu diisyaratkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Ia mengasingkan diri selama sin lam alif mim alif 15 hari, dan masa itu ia mendapat petunjuk Allah. Antara petunjuk yang diperolehinya itu antaranya, yang pertama sifat-sifat Allah Ta'ala. Tengok tu aja Ta'ala tak betul. Ta ain alif lam ya tak ada titik. Ta ain alif lam ya tak ada titik. Ta'ala.
Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat. Apa dah ayat mutasyabihat? Ayat yang kesamaran maksudnya. Ayat yang kesamaran pada zahir lafaznya. Itu maksud kata mutasyabihat. Ayat yang kesamaran makna pada zahir lafaznya. Contoh ayat mutasyabihat apa dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lagi? Yadullahi fawqa aydihim. Itu antara ayat mutasyabihat. Baik, habis. Banyak lagi ayat-ayat mutasyabihat. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Itu semuanya ayat mutasyabihat. Ayat yang pada zahirnya kesamaran, seolah-olah Allah macam makhluk. Itu namanya ayat mutasyabihat. Yang ketiga, kaedah ta'wil, taklif, ta'rif, tashbih. Bukan tasbih tu. Tashbih. Tashim bayata marbutah. Tashbih. Tashim bayata marbutah. Tashbih, iaitu penyerupaan. Tashbih, bukan potongnya tu ada, ataupun potong garis buat tulis di atas tashbih. Tashim bayata marbutah. Tashbiyatun, maknanya apa dia? Penyerupaan ataupun persamaan. Dan sebagainya dalam memahami Al-Quran. Baik, habis. Itu tiga antara petunjuk Allah yang dia dapat. Kemudian yang seterusnya, jin. Abu Hasan bermazhab Syafi'i dalam fiqahnya, dan kitab-kitab karangannya melebihi 200 karya. Kata setengahnya 300. Lebih daripada 300 karangan, 300 judul. Antaranya salah lu, bukan Albani, Al-Ibanah fi Usuliddin. Al-Ibanah tu alif lam alif buah hamzah di bawah dia, ba alif nun ta marbutah. Al-Ibanah, Al-Ibanatu, alif lam alif ba alif nun ta marbutah. Al-Ibanatu. Boleh? Itu salah tu. Albani tak tulis tu. Al-Ibanatu fi Usuliddin. Tu begitu bunyi dia. Orang ni, orang Wahabi, dia dah karang balik kitab Al-Ibanah tu. Kemudian dia masukkan faham-fahaman dia, dan dia kata ajaran dalam kitab tu adalah salah. Dia ambil kitab orang, lepas tu dia prepare, dia kata ajaran dalam kitab tu salah. Anda kerja orang Wahabi. Ni. Kemudian Al-Irsyadu. Al-Irsyad maknanya petunjuk. Kemudian Muqalatul Muslimin. Kemudian Al-Fusulu fi ardi a'lal
mulhidin. Tak kena lu. Ala lu, bukan a'la. Al-fusulu fi ardi alal mulhidin gitu. Bukan a'la, ala ya. Ain lam ya, alif tu buang. Al-mulhidin, alif lam mim lam ha dal ya nun. Bukan ha, ha. Alif batasa jim ha, ha tu. Al-mulhidin, bukan al-mulhidin. Al-mulhidin. Wal kharijin alal millati, alal millati. Begitu. Al-fusulu, yang ni fasal, ayat fasal fi bayani, fasal pada menerangkan, fi ardi pada menolak, alal mulhidin atas orang-orang sesat, wal kharijin dan atas orang-orang khawarij, alal millati di atas agama. dan kitab yang bernama Muhtazan. Itu antara nama-nama kitab karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik, habis. Sejarah Mu'tazilah. Kita nak tengok sejarah Mu'tazilah. Mana mai Mu'tazilah. Pendapat pertama bermula pada tahun 120 Hijrah. Wasil bin Atha tergelincir dari ajaran gurunya Al-Imam Hasan Al-Basri. Bukan Hasan Al-Basri tu, Hasan Al-Basri. Alif lam ba sad raya. Bukan shin ya, sad. Potong yang tu tulis bawah dia. Potong Basri tu potong tulis bawah dia alif lam ba sad raya. Hasan Al-Basri. Siapa dia Hasan Basri ni? Hasan Basri seorang tabi'in, anak murid kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah Al-Yamani, Sayyidina Abu Huzaifah Al-Yamani. Jadi banyak orang-orang tabi'in ni dia belajar dengan Abu Huzaifah Al-Yamani. Siapa Abu Huzaifah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hasan Sy'ari ni, Abu Hasan Al-Basri ni, dia anak murid kepada Abu Huzaifah Al-Yamani. Faham? Ini Hasan Al-Basri, pelopor akidah ahli sunnah hadis. Hasan Al-Asy'ari, dua nama Hasan. Dalam surah ni pun ada dua nama Hasan. Hasan juga. Satu Hasan anak Tok Pengulu. Baik. Bermula tahun 120 Hijrah. Wasil bin Atha, Wasil ni dia bawa satu ajaran. Dia duk belajar dengan Hasan Basri, tapi dia juga belajar satu ajaran pelik dengan guru yang lain. Ya. Lalu dia berdebat dengan tok guru dia. Dengan siapa? Hasan Al-Basri ni. Tiba-tiba dia kalah. Bila dia kalah, sepatutnya dia bertaubat dan ikutlah Hasan Al-Basri. Tapi tidak. Jadi dia kalah, dia malu, dia lari. Dia lari dengan geng-geng dia. Ya. Akhirnya ia menjadi pelopor Mu'tazilah.
yang melahirkan dua firqah yang makin dahsyat, iaitu Qudriyah. Diasaskan oleh Mu'bad Al-Junaini. Al-Juwaini itu, bukan Al-Junaini, Al-Juwaini, nun satu itu, Al-Juwaini, bukan Al-Junaini, bukan. Mu'bad Al-Juwaini. Dan Jabariyah, yang ni pelopor, sepatutnya dia kena buat nombor tu. Iaitu nombor satu Qudriyah, dan itu nombor dua Jabariyah gitu. Susunan dia tak perlu kita. Dia kata tadi, cuba tengok balik. Akhirnya ia siapa tadi? Ia siapa? Wasil bin Atta. Akhirnya ia Wasil bin Atta menjadi pelopor Mu'tazilah yang melahirkan dua firqah. Mana kata daripada dia tu lahir berpecah pula lagi dua firqah, iaitu yang pertamanya Qudriyah. Ada orang baca Qadariyah, ada orang baca Qudriyah. Diasaskan oleh Mu'bad Al-Juwaini. Dan yang keduanya Jabariyah, diasaskan oleh Jahmun bin Safwan Al-Khursani. Baik, jadi maknanya apa? Maknanya dah kalah Wasil bin Atta dengan gurunya Hasan Al-Basri. Dia lari daripada jemaah Hasan Al-Basri, lalu duk mengajarlah ajaran dia. Ajaran apa? Ajaran Mu'tazilah ni. Satu Mu'tazilah tak ada nama lagi, dinamakan ajaran Wasil lah. Wasil ni pun dia ambil daripada orang lain juga. Dia ambil daripada satu orang yang sesat, yang terkeluar daripada Al-Khawarij. Nanti kita cerita panjang sikit. Kita cerita ni dulu. Iaitu diasaskan oleh Jahmun bin Safwan Al-Khursani. Baik, habis. Pendapat yang kedua. Ini pendapat kedua tentang sejarah Mu'tazilah ni. Pendapat kedua, buat kurungan, mengenai sejarah Mu'tazilah, sejarah kedatangan ajaran Mu'tazilah. Pendapat yang kedua, buat kurungan, iaitu sejarah kedatangan fahaman Mu'tazilah. Bermula sekitar tahun 40 Hijrah, di mana kaum Syiah yang patah hati dengan Hasan bin Ali, Hasan dulu, ramai juga orang rumah Hasan ni, yang menyerahkan khalifah kepada Muawiyah daripada Bani Umayyah. Kaum Syiah itu akhirnya membentuk aliran baharu hingga sampai kepada Al-Jubba'i. Jadi kalau kita nak buat cartanya begini, nak buat cartanya, mula-mula sekali tulis asalnya daripada peperangan Jamal. Tulis nombor 1, peperangan Jamal. Tulis nombor 1, peperangan Jamal, antara Sayyidina Ali dan dengan Sadatina Aisyah radhiyallahu anha.
Peperangan Jamal ni ada berapa? Berapa kali? Siapa ingat? Ada berapa kali? Siapa ingat? Berapa? 3 kali. Kali pertama Sayyidina Ali menang. Kali kedua Sayyidina Ali menang. Kali ketiga Sayyidina Ali hampir menang. Maka tak kalah hampir menang tu, Panglima Angkatan Tentera Sayyidatina Aisyah, dia telah buat rundingan damai dengan Panglima Perang Sayyidina Ali. Akhirnya mereka pun berdamai. Bila mereka berdamai, maka jadilah mereka itu bersaudara dan bersatu padu kembali, kerana berpegang dengan firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, jangan kamu berpecah belah. Faham? Maka tak kala itu kaum Sayyidina Ali dinamakan kaum Syiah. Asalnya Syiah ni bukanlah ajaran, dia hanyalah satu golongan, iaitu golongan yang pro Sayyidina Ali. Satu kumpulan politik Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila Sayyidina Ali ni sudah berdamai dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ibu mertua tirinya, adalah pula satu golongan dalam pengikut Sayyidina Ali ni, dia tak puas hati dengan perdamaian tu. Kalau boleh, dia nak teruskan perang sampai lumat tentera perang Sayyidatina Aisyah. Hati busuk. Ada juga hati busuk, macam Sayyidina Ali dibunuh oleh puak ni. Puak ni, puak hati busuk ni. Dalam parti Islam pun ada juga yang hati busuk ni, yang akhirnya dia keluar daripada jamaah Sayyidina Ali. Maka yang keluar daripada Sayyidina Ali itu dinamakan Al-Khawarij. Maka buat anak panah nombor 2, tulis nombor 2 Al-Khawarij. Siapa Al-Khawarij? Iaitu orang-orang yang keluar dari jamaah Sayyidina Ali kerana tidak menyokong perdamaian antara Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian daripada Al-Khawarij inilah datang ajaran yang asal Mu'tazilah. Pecah daripada Al-Khawarij tu, pecah lagi Khawarij tu, menimbulkan satu ajaran yang asal usul Mu'tazilah. Masa tu tak nama Mu'tazilah lagi, cuma ajarannya saja, tak tahu nama apa. Mu'tazilah ni diberi nama oleh Abul Hasan Al-Asy'ari tahun 300 Hijrah. Jadi ajaran ni tahun 40 Hijrah dah keluar dah ajaran ni, tapi tak ada nama. Ajaran yang sesat, lebih sesat daripada Khawarij. Kemudian sampailah tahun 120 Hijrah, orang yang masih mengamalkan ajaran ni namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni cukup kuat berpegang dengan ajaran ni, lawan tok guru dia nama
Hasan Al-Basri. Akhirnya dia kalah. Bila dia kalah, dia pun tak mengaji dah dengan Hasan Al-Basri. Dia buat jemaah dia sendiri. Akhirnya jemaah dia tu pun berpecah juga lagi. Timbul dua pula lagi. Satu nama Qudriyah, satu nama Jabbariyah. Sampailah akhirnya berpecah puak ni. Berpecah puak ni, dikatakan sampai 22 firqah. 22 kaum ni. Dan pada tahun 300 Hijrah, kaum ini kalah berhujah dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah mengalahkan bapaknya, bapak Wahabi pula, bapak Mu'tazilah. Masa tu tak nama Mu'tazilah lagi, namanya apa dia? Al-Jubai. Al-Jubai ni gelaran kepada Al-Jubai ni gelaran kepada tok guru besar ajaran inilah. Dan pada masa itulah Imam Abu Hasan Syari menggelarkan kaum ini Mu'tazilah. Tu datang kalimah Mu'tazilah. Maksud Mu'tazilah ni apa dia? Kaum yang tergelincir dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu maksud kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni dapat namanya pada tahun 300 Hijrah. Kemudian ajaran itu pupus. Sampai sekarang ni dia hampir pupus, tapi masih ada. Antaranya orang yang berkata tiada jambatan Siratal Mustaqim di akhirat yang menghubungkan padang mahsyar dan syurga. Yang adanya hanyalah sebelah neraka, sebelah syurga. Ni pahaman Mu'tazilah ni. Dulu ada satu orang Pak Lebay kat Malaysia ni, pangkatnya Datuk, mati lah. Dia duduk sebarkan ajaran ni satu Malaysia. Tapi orang tak lawan dia pasal dia Datuk. Cuba dia datik, tentu kena lawan dia. Tu pun ramai orang ikut dia. Ni tak tahu apa. Dia ni Wahabi pun ada, Mu'tazilah ada, Ahli Sunnah ada, tak taulah ada. Orang yang macam ni, yang orang nak ikut sangat ni, dia macam-macam boleh. Tahu? Mati dah orang tu. Saya bukan nak mengutuk dia, cuma nak cerita ke orang yang ada ambil ilmu tu, buanglah. Ya. Dia sanggup pergi merata-rata ceruk kampung, bandar, town mana, duk sebar ajaran itu. Tak adanya jambatan titian sirat di akhirat yang menghubungkan pada mahsyar dengan syurga. Dia kata tu hadis maudhu'. Masya-Allah. Dia tak faham hadis maudhu' tu apa dia. Orang Wahabi ni memang gitu. Dia bagi dia maudhu' tu mesti palsu. Kita orang Ahli Sunnah masih lagi bicara maudhu' apa? Maudhu' pada makna atau maudhu' pada lafaz, atau salah satunya ataupun kedua-duanya. Dia kena faham maksud maudhu'. Tak faham jangan cakap lah. Ya. Jadi ramai lah orang dia ikut dia ni. Saya rasa 100,000 orang ikut dia. Kalau tak 100,000, puluh ribu. Mati dah. Tak mau cerita nama dia, dah mati. Cuma nak cerita lah, siapa-siapa yang ada terfaham pahaman lagu tu, yang di neraka, di akhirat nanti tak ada jambatan Siratal Mustaqim yang menghubungkan akhirat padang mahsyar dengan syurga, yang ada hanyalah sebelah neraka, sebelah syurga. Itu yang mula-mula cakap lagu tu, yang mula-mula faham lagu tu ialah kaum Mu'tazilah. Ini disebutkan dalam kitab Syarah bagi Matan Jauharatut Tauhid yang kita dah khatam lebih kurang 10 tahun yang lalu di Desa Wista. Baik, ada dalam kitab pun sebut. Rupanya kita dah baca kitab dia, rupanya masih ada orang tu kat Malaysia. Nanti dah orang tu. Masya Allah, ya. Sebab kita mengaji. Ada nak jumpa dalam kitab. Kalau tak mengaji, ikutlah. Kebetulan juga pada masa itu beberapa orang pernah bertanya kepada saya,
mengenai pahaman itu. Kita pun duk baca kitab tu, saya buka lah kitab tu, tunjuk ni, ingat kitab ada cerita dah. Faham lagu tu Mu'tazilah rupanya. Jangan dah buat main. Baik, habis. Jadi sebenarnya kaum Mu'tazilah ni pernah menjadi pemerintahan Islam, telah jadi pemerintah Islam satu ketika dulu, lebih kurang 100 tahun lebih juga. Lebih kurang 100 tahun lebih Mu'tazilah pernah memegang tampuk khalifah Islam daripada Khalifah Al-Ma'mun. Ya, daripada Khalifah Al-Ma'mun. Lama juga, 1 tahun lebih. Baik, habis. Dan pendapat kedua, bermula sekitar tahun 40 Hijrah, kaum Syiah yang patah hati dengan Hasan bin Ali yang menyerahkan khalifah kepada Muawiyah daripada Bani Umayyah. Kaum Syiah itu akhirnya membentuk aliran baharu hingga sampai kepada Al-Jubai. Ini asal-asal Mu'tazilah. Baik, habis. Jadi buat catat tadi, nombor 3 buat anak panah, lahir istilah Mu'tazilah yang diberi nama oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nombor 3 lu tulis, buat anak panah, tulis nombor 3, lahir istilah, lahirnya istilah yang diberi nama kepada kaum yang sesat itu kaum Mu'tazilah. Tak, habis. Faham tak tu? Siapa tak faham? Siapa tak faham? Pun tak angkat tangan, faham lah tu. Kalau tanya, geleng kepala. Baik, saya nak tengok carta tu pagi besok. Saya nak cek, tengok siapa buat betul, siapa buat salah. Pagi besok banyak saya nak tengok ni. Saya belum tengok lagi. 3. Yang pertama, apa itu wang dinar, apa itu wang dirham. Saya belum cek, saya masih ingat. Betul? Nombor 2 apa dia? Kaedah menyebut Astaghfirullahalazim. Ada 2 kaedah ataupun 3 kaedah, saya beritahu dulu ni. Pun saya belum cek siapa tulis, siapa tak tulis. Besok saya nak tengok. Nombor 3 yang tak sat tadi. 3 tu saya nak tengok semua sekali, melainkan orang baru. Orang baru ada 3 orang. Lain semua orang lama. Semua orang lama, veteran. Jadi hak lama-lama ni saya nak tengok pagi besok. Siapa tak siap, siap lah. Saya nak tanya Azim, apa denda yang terbaik untuk mereka? Pasal dia pakar bagi denda. Dulu dia bagi denda 500 kali ketuk ketampi bawah terik matahari. Esok kita nak tengok apa pula denda dia. Bukan saya bagi denda, ni Syekh Azim bagi denda. Saya tak bagi denda. Ada seorang tu slow sikit, 500 ketuk ketampi bawah surau, dalam surau dia dah pumping 500 kali bawah terik matahari. Esok siapa yang tak dapat, kita tanya orang dapat dia, nak denda apa ke dia. Baik, habis. Siapa tak mau kena denda, malam jangan tidur kalau tak siap. Baik, habis.
Antara lain pelopor ilmu tauhid. Pelopor ilmu tauhid ni banyak. Yang paling terkenal ada 12 orang. Ya, paling terkenal ada 12 orang. Saya tulis ni ada banyak. Yang pertama, siapa dia? Abu Mansur Al-Maturidi. Ini di antara satu zaman dengan Abu Hasan Sy'ari yang dikatakan pelopor asal. Pelopor asal Abu Hasan Sy'ari. Yang keduanya Abu Mansur Al-Maturidi. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada lagi, banyak lagi. Semua ada 12 ya. Lahir tahun 333 Hijrah, bersamaan 944 Masihi di Samarkand. Bermazhabnya Hanafi. Yang kedua At-Tahawiyah. At-Tahawiyah tu salah je. Yang betul tu, yang bawah tu betul lah. Macam mana tulis? Alif lam ta ha alif waw ya ta marbuta. Yang bawah tu betul, yang atas tu salah. Ya Allah. Atas macam tu pun dia boleh salah. Itu betul. At-Tahawiyah. Maka ditulis kitabnya yang berjudul Aqidah At-Tahawiyah, bermazhab Hanafi. Lain-lain pejuang ilmu tauhid. Yang pertama Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Yang kedua Al-Juwaini. Ini betul, Al-Juwaini. Al-Juwaini ni gelaran kepada Imam Haramain. Imam Haramain yang kata tak boleh iktikaf dalam surau dan apa juga bangunan selain masjid tu dia dia yang buat fatwa tu, kerana nak menyatukan umat dalam masjid dengan bagi berpecah belah. Tapi kaul qadim Imam Syafi'i boleh iktikaf walaupun dalam surau. Dalam surau kita ni boleh iktikaf. Kita pun kaul qadim Imam kita Syafi'i. Tapi jadi dhaif lah, dah keluar fatwa yang muktamad. Jadi kita tak boleh. Namun untuk kita beramal atas jalan fadilatul a'mal, hukumnya boleh. Cumanya nak bagi fatwa ke orang tak sah, tak boleh. Nak amal seorang-seorang boleh. Ya, benda-benda sunat kalau kita nak pakai hadis dhaif untuk mengamalkannya, maka itu harus boleh. Kita jumpa satu amalan, tapi amalan tu dari sumbernya hadis dhaif. Amalan tu pula amalan sunat, maka boleh saja kita nak amalkan dia, tak ada masalah. InsyaAllah dapatlah pahalanya. Cuma tak boleh dibuat fatwa. Nak buat fatwa tak boleh. Contohnya apa dia? Contohnya sunat basuh tengkuk tak kala berwudu. Ada hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata barang siapa membasuh tengkuk tak kala wudu, nescaya terlepas lehernya dari belenggu rantai api neraka. Tapi ulama hadis mengkategorikan hadis itu sebagai hadis dhaif. Maka sebab tu dalam kitab-kitab fiqh dia tak sebut lepas basuh telinga, basuh tengkuk. Yang ada kita jumpa dalam kitab Ihya. Kalau kita Jawi ni Syiarus Salikin. Pasal apa dalam Ihya ada? Pasal kita Ihya ni Imam Ghazali dia campur habis hadis dhaif, hadis sahih. Atas jalan apa? Atas jalan fadilatul a'mal. Fadilah amal tak apa, boleh. Bukan atas jalan fatwa. Kalau dalam kitab-kitab fiqh yang lain seperti Al-Bajuri, ya, dalam kitab Fathuha, kita tulis sunat basuh tengkuk. Pasal
yang tu hadis dhaif dia tak mau buat fatwa. Jadi kalau kita nak basuh tengkuk, basuhlah. Kalau orang tanya sunat ke? Ya, sunat. Mana sunat? Tak. Aku suka dia dengan dia tekak. Ya, ambil RM1 bagi kat dia. Suruh dia pergi main jajuh. Dia beli aiskrim main jajuh. Kacau orang. Ya, orang tak sembahyang dia tak mau kacau. Yang orang buat benda sunat dia kata bid'ah pula. Inilah Pak Abdul Wahab. Tu ke kacau orang. Orang pergi kubur dia kata bid'ah. Orang pergi karaoke dia kata sunat. Muakkad pula dah. Ini ada ni 3 orang ulama Wahabi di Arab Saudi, dia kata harus masuk ke harus kita menghadiri majlis konsert rock. Sebab apa? Sebab raja dia dah jemput apa nama ni, betina-betina sundal daripada barat pakai spender menyertai pentas. Dia kata sunat, dia kata harus kita berseronok-seronok. Ni Imam Wahabi ni pergi kabur kat mazhar. Apa kata dia agak-agak? Ni ulama dia kata harus. Lawan Israel haram. Kerana mereka itu keturunan keturunan para nabi, anbiya wal mursalin. Katanya. Haram. Boy, inilah kerja Wahabi. Ngampu pok-pok kapi. Baik habis. Sudah sekat tu, malam merepek. Bang masa apa merepek dengan Wahabi. Dia bodoh. Kita layan dia, kita pun jadi bodoh sekali. No. Siapa ikut dia memang bodoh. Yang ketiga Al-Ghazali. Siapa dia? Imam Abu Hamid bin Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Muhammad bin Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijrah, wafat tahun 505 Hijrah. Berapa umur dia? Dia lahir tahun 450 Hijrah. Maknanya umur dia berapa? 55 tahun. Tak lama hidup orang-orang alim ni, orang wali-wali. Tak lama. Imam Syafi'i pun lebih kurang tu 54 tahun. Saya ni tahun ni 54. Hujung tahun ni mati. Batuk tahun baik-baik. Mati dah saya tahun ni. Imam Nawawi 45. Imam Syafi'i 54. Baik. Yang keempat Asy-Syarastani, wafat tahun 548 Hijrah. Yang kelima Fakhruddin Ar-Razi. Bukan Fakah tu, salah. Fakhara alif lam dal ya nun. Fakhara Fakhruddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang keenam Baidawi. Dia tulis Baidawi, bukan Baidawi, Baidawi. Alif lam ba ya dad alif waw ya, Al-Baidawi. Banyak aja salah. Yang ketujuh Sa'duddin Taftazani. Sa'duddin Taftazani. Yang ke-8 As-Sanusi, ataupun nama dia sebenar Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Tu yang kita baca kitab dia Matan Ummul Barahin tu. Kemudian Ibrahim Al-Laqani.
Eja tu salah tu. Alif lam lam qaf alif. Betul. Alif lam lam qaf alif nun ya. Allaqani. Dia tu alam lam satu tu. Tambah satu lagi lam. Alif tu sambung jadi lam, tambah lagi satu alif. Allaqani. Alif lam lam qaf alif nun ya. Ibrahim allaqani. Itu pengarang matan Jauharatut Tauhid yang kita baca khatam dulu. Kemudian Najmuddin An-Nasafi, ni pengarang kitab An-Nasafi, ulama tauhid yang amat terkenal ni, Najmuddin An-Nasafi. Yang ke-11 Abul Mu'ain An-Nasafi. Yang ke-12 Nuruddin As-Sabuni. Nuruddin As-Sabuni. As-Sabuni ni banyak. Macam An-Nasafi juga banyak, bukan seorang dia. Gelaran An-Nasafi nama tempat. Ya, As-Sabuni pun nama tempat juga. Jadi banyaklah orang yang duduk di tempat As-Sabuni tu. Jadi nama sekali-sekali As-Sabuni. Nuruddin As-Sabuni saja ada 4-5 orang. Ya. Baik. Ini adalah nama-nama pelopor-pelopor, pejuang-pejuang ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kenalah imam-imam kita, bukan kata Abu Hasan Sya'ari saja. Ya, tapi rupanya banyak lagi ulama-ulama besar yang menjadi pejuang-pejuang ya akidah ahli sunnah wal jamaah ini, yang asalnya diperjuangkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, di mana murid-murid mereka ada di serata dunia. Ada di serata dunia yang memperjuangkan sampai ke hari ini. Kita ni semuanya adalah orang-orang yang memperjuangkannya, memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tu kalau kita dengar selalu dekat mimbar Jumaat, ya, Fatwa Negeri Sembilan berkata wajib semua orang Islam Negeri Sembilan berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi dia tak cerita siapa dia Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia tak cerita apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan Sya'ari. Takkan tahu nama. Ya, saya ikut Abu Hasan Sya'ari. Apa yang kau ikut? Aku ikutlah. Benar? Dah. Apa dia akidah Abu Hasan Sya'ari tu? Ya? Tu nak kita nak tahu. Bukan kata mesti ikut Abu Hasan Sya'ari, tapi apabila nak ikut tak boleh tahu. Bukan salah mimbar Jumaat. Dia dah khabar dah kita kena ikut Abu Hasan Sya'ari, kita kena pergilah masjid mengaji. Khutbah Jumaat nak ajar akidah ahli sunnah wal jamaah, mana sempat 20 minit tu pun mengantuklah, lenalah. Nak mengaji tu pula bukan boleh sehari, kena banyak hari, sebulan 2 bulan tak habis. Apa dia? Itulah dia 68 aqaidul iman. Itulah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau orang tanya apa dia aliran ahli sunnah wal jamaah menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah, itulah 68 aqaidul iman. Itu wajib dipelajari hingga faham dan dibuat i'tiqad yang jazam hingga timbul idrak di mata hati. Itulah dia i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dengan tu sebut saja, tapi tak tahu apa dia. Baik, habis. Kemudian dia cerita antara kitab-kitab Melayu yang terkenal yang menerangkan tentang ahli sunnah wal jamaah ni, antaranya kitab Ad-Darus Samin karangan Syekh Daud Al-Fatani, dikarang dalam tahun 1232 Hijrah. Tu yang kita baca pada hari apa? Hari apa Daniel?
Kita baca kitab Durus Samin. Ingat ada hari apa? Ha? Dah. Hari apa Dah, hari apa tak tahu Ustaz apa? Salah hari. Hari apa Aish? Hari Sabtu. Hari Sabtu lah tu. Hari Jumaat malam Sabtu. Yang kedua, Aqidatun Najin. Aqidatun Najin tu panjang no alif. Aqidatun Najin, akidah orang-orang yang berjaya. Aqidatun Najin. Oleh Syekh Zainal Abidin Al-Fatani. Ejak Zainal Abidin salah. Dia ejak Zainal salah. Zainal Abidin ejak lagu ni. Zayyanun. Lam tu tak ada tu. Zayyanun. Zayyanun. Tu satu kalimah. Zainun. Al-Abidin. Alif, lam, ain, alif. Badalyanun. Zayyanun. Satu kalimah. Alif, lam, ain, alif. Badalyanun. Al-Abidin. Zainul Abidin. Tu betul. Orang hari ni nama Zainal. Zainal bukan ada makna. Ali bin Zainal. Zainal tak ada makna. Dia Zain alif lam. Zain alif lam. Perhiasan alif lam. Betul? Zainul perhiasan. Al-Abidin ahli ibadah. Perhiasan ahli ibadah. Kalau Zainal, Zayyanun alif lam. Betul? Tak ada makna kan? Lepas tu kena nak buah nama, kena tanya orang pandai Arab sikit lah. Buah nama Zainal. Lagi apa lagi? Zainal ada banyak. Yang ada buah nama anak Zainal ya. Zainal dia tak ada apa-apa. Langsung tak ada makna. Al-Fatani. Al-Fatani ni, apa maksud Al-Fatani? Yang dibangsakan kepada negeri Fatani. Yang atas syahdu Al-Fatani, yang kedua ni pun Al-Fatani. Aqidatun Najin. Kita baca bila? Hari Selasa malam Khamis. Pagi Selasa bukan? Pagi tadi dia. Dikagang dalam tahun 1308 Hijrah. Yang keempat, Qatrul Ghaithiyah. Titisan hujan. Qatrul Ghaithiyah fi ilmu Sufiyah. Titian hujan pada menerangkan ilmu Sufi. Oleh Tuan Husin Al-Banjari, Tuan Kedah, Tuan Husin Kedah, seorang wali Allah. Ni semua kita tu wali belaka. Kemudian Sirajul Huda, Syekh Muhammad Zainuddin Al-Aceh Al-Indonesi. Sirajul Huda, Syekh Muhammad Zainuddin. Yang bawah tu Jaluddin Al-Indonesia. Sirajul Huda baru kita buat daurah. Di mana? Seroja, tak habis. Yang kelima, Bidayatul Hidayah. Kita Bidayatul Hidayah Al-Faqih tu bukan Al-Kufah. Al-Faqih alif lam fa qaf ya ha. Alif lam fa qaf ya ha. Al-Faqih, Al-Faqih Jalaluddin Al-Aceh Al-Indonesi. Bidayatul Hidayah ni saya baca di Masjid Tanjung Agas. Baru muka surat 3. Dulu dah baca dah di Nilai Spring. Baik, semua kitab-kitab ni adalah kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita berhenti cakap tu. Kemudian kata ni hukumnya. Hukmuhu, iaitu hukum belajar ilmu tauhid. Kita sambunglah.
Kau belajar ni nak sambung, nak panjang sikit cerita ni. Orang hari ni buat main-main. Ya. Ada setengah tu mempersendakan. Dia tak nak belajar, dia diam, tak apa lagi. Dia tak nak belajar ke, dia tak dalam belajar, tak apa lagi. Ni dia mempersendakan belajar ilmu tauhid. Ya. Belah-belah sini dia kurang lah. Belah-belah Perlis. Ada belah-belah Perlis, belah-belah Pulau Pinang. Mereka mempersendakan belajar ilmu tauhid sifat 20. Pok-pok beluah pula tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. لمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.